Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam BBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, seperti yang saya janjikan, saya kembali untuk membuat satu lagi live, ya, live kedua hari ini, ya, iaitu penjelasan terperinci berdasarkan permintaan ramai apakah cara pembangkang boleh menang PRU 15. Ya, sebab ada banyak cadangan yang telah saya berikan seperti The Riots Council, Gerakan Pejuang Nasional atau GPN. Jadi mereka bertanya, berilah satu penjelasan terperinci apa yang harus dibuat, bagaimana benda-benda yang telah dicadangkan boleh menjamin kemenangan, dan bagaimana kemenangan ini boleh menjamin kestabilan politik. Benda itu telah ditanya kepada saya, ya. Jadi itu yang orang nak tahu. Okey, sebelum PRU 15, ketika PRU 15 dan selepas PRU 15. So jadi saya ingin menjelaskan perkara ni berdasarkan pertanyaan orang ramai. Dan sebelum saya bermula, jangan lupa tonton live tadi yang telah saya buat, di mana saya telah menjelaskan mengapa tuduhan atau dakwaan terhadap Hakim Nazlan amat mencurigakan dan mungkin berniat jahat dan nampaknya terancang. Jadi rujuk live tadi. Okey. Baik, saya mulakan, ya. Sebenarnya untuk membuat perancangan terhadap PRU 15, perkara pertama yang anda perlu faham, ya, pembangkang ni, ya, ialah siapa pembangkang dan siapa bukan pembangkang. Dalam konteks mereka yang bukan dikira sebagai kerajaan, disebabkan wujud MOU dan disebabkan Pakatan Harapan menjadi sebahagian daripada MOU itu, dan disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai jawatan bertaraf menteri sebagai ketua pembangkang, maka dalam erti kata sebenar, Pakatan Harapan bukanlah dilihat sebagai pembangkang. Jadi bila kita cerita pembangkang ni, ianya lebih elok kita cerita berkenaan dengan parti-parti selain daripada Pakatan Harapan, seperti Warisan Pejuang, Putra, dan sebagainya. Ya, itu pertama. Kedua, apabila kita bercerita berkenaan dengan khemah besar yang diwar-warkan oleh beberapa pemimpin pembangkang Pakatan Harapan, khususnya Amanah, ya, saya nak beritahu di sini, di dalam live ini, bahawa apa jua inisiatif Pakatan Harapan untuk menubuhkan khemah besar pembangkang tidak akan berjaya menarik keluar pengundi dari rumah untuk keluar mengundi. Ya, bagi mereka yang memang tidak ingin keluar mengundi lah. Cerita khemah besar Pakatan Harapan ini tidak akan mampu menarik mereka keluar mengundi. Jadi mengapa? Okey. Jadi pertama sekali, apa yang pembangkang harus lakukan dalam membuat sebarang percaturan ialah berpijak di bumi nyata dan merasa nadi rakyat yang berdenyutnya ketika PRN Sabah, ketika PRN Melaka, ketika PRN Sarawak, dan ketika PRN Johor. Dan khususnya Johor, saya tahu PRN dengan PRU dinamika dia lain. Itu kita tahu, saya tahu. Tetapi apa pun, ada perkara-perkara yang telah ditunjukkan menerusi PRN Melaka dan PRN Johor yang mungkin akan berulang pada PRU 15, iaitu rasa meluat rakyat
terhadap gabungan-gabungan sedia ada dan berdasarkan maklumat yang diterima oleh saya termasuk dari badan-badan penyelidik, rasa meluat ini adalah disebabkan percaturan tahap gila oleh gabungan-gabungan yang sedia ada, kegagalan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional selepas langkah Sheraton, dan juga beberapa kegagalan berkait dengan Pakatan Harapan yang akan saya ceritakan. Jadi rakyat tidak yakin, ramai tidak yakin dengan kepimpinan gabungan-gabungan yang sedia ada seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, menyebabkan di Johor, ya saudara-saudari, di Johor, apabila semua parti yang mampu bertanding atau parti-parti utama bersetuju bertanding meletakkan calon, termasuk Pejuang, Warisan dan sebagainya, apabila semua turun ke medan pilihan raya, hampir separuh pengundi berdaftar tidak ingin keluar mengundi. Jadi ini menunjukkan ada satu masalah dalam sistem pilihan raya. Dan masalah ini adalah jika ramai tidak keluar mengundi, hampir separuh, maka gabungan yang menang bukannya boleh dikira sebagai gabungan mandat rakyat. Dan di Johor, BN menang 2/3. Tetapi kalau kita lihat dari sudut peratus pengundi, jumlah pengundi berdaftar dan peratus yang keluar mengundi, lebih 75% tidak memilih Barisan Nasional, tapi masih boleh menang 2/3. Jadi sistem pilihan raya akan gagal. Nah, ini mungkin berlaku pada PRU 15. Jadi soalnya, bagaimana kita nak pastikan, ya, mereka yang tidak ingin keluar mengundi, bagaimana kita nak pastikan mereka akan yakin dan keluar mengundi? Itulah perkara pertama yang harus menjadi pertimbangan pembangkang. Jadi untuk meyakinkan rakyat keluar mengundi, yang mereka yang tak nak keluar mengundi itu, untuk yakinkan mereka keluar mengundi, kita perlu tahu mengapa, apakah sebenarnya perkara yang menyebabkan mereka marah dengan Pakatan Harapan. Kita tak usah cerita Barisan Nasional, kita tak usah cerita Perikatan Nasional dahulu sebab mereka ni dalam blok kerajaan. Kita cerita yang ramai masih anggap dalam blok pembangkang, iaitu Pakatan Harapan. Jadi mengapa mereka marah? Jadi kita lihat di Sabah, ya, Anwar mengumumkan dia ada majoriti yang meyakinkan untuk melayakkan diri dia jadi Perdana Menteri. Kena belasah. Rakyat menolak Anwar dan PKR di Sabah. Ini menunjukkan tanda pertama rakyat menolak Anwar dan PKR. Kemudian kita lihat di Melaka, Sarawak dan Johor, Pakatan Harapan kena belasah, dan yang paling teruk terjejas adalah PKR. Jadi semua ni menunjukkan rakyat dah tidak terima Anwar dan PKR. Okey. Jadi ini tidak menghairankan. Sebenarnya kalau kita lihat maklumat penyelidik yang memberikan sebab, ya, hampir separuh tidak keluar mengundi, dan kita lihat keputusan pilihan raya khususnya melibatkan PKR dan Anwar, jadi kalau kita gabungkan kedua-dua ni, kita dapat satu petanda jelas bahawa rakyat marah dengan Pakatan Harapan. Sebab bukan hanya Pakatan Harapan gagal memelihara mandat rakyat, ya, bukan hanya Pakatan Harapan gagal memelihara mandat rakyat, gagal menghormati mandat rakyat disebabkan berlaku pengkhianatan. Parti yang menerajui Pakatan Harapan dan pemimpin yang menerajui Pakatan Harapan, iaitu Anwar dan PKR, parti Anwar, ada ramai MP yang terlibat secara langsung dalam pengkhianatan mandat rakyat itu. Sebab kita tahu ada 10 hingga 11 MP PKR yang keluar daripada Pakatan Harapan, berdamping dengan Muhyiddin, berdamping dengan kleptokrat dan menjayakan langkah Sheraton. Dan MP-MP ni
adalah dari parti yang menerajui Pakatan Harapan, dan pemimpin yang menerajui parti ini adalah Anwar. Jadi bagaimana Pakatan Harapan dalam keadaan parti yang menerajui, pemimpin yang menerajui Pakatan Harapan ni ada peranan dia dalam keruntuhan kerajaan pimpinan Pakatan Harapan, bagaimana Pakatan Harapan gabungan ni boleh beritahu bahawa dia ingin menerajui Khemah Besar, dia ingin memulakan inisiatif Khemah Besar, sedangkan rakyat dah tak yakin dengan dia, tak mau keluar mengundi. Jadi di sini jelas bahawa Pakatan Harapan tidak boleh menerajui inisiatif Khemah Besar ni. Dia perlu terima kenyataan ni dan membenarkan parti-parti alternatif yang tidak ada kaitan dengan dia untuk menerajui inisiatif Khemah Besar. Parti-parti seperti Pejuang, Warisan dan juga kumpulan bukan politik seperti Piagam Rakyat. Biar mereka yang menerajui kempen Khemah Besar. Sebab anda tidak boleh beri formula sama yang anda beri sebelum PRU14. Sebelum PRU14 anda kata apa? Kami hendak bergabung dengan PPBM. Pakatan Harapan, ya, dia beritahu kami setuju bergabung dengan PPBM bawah Pakatan Harapan untuk menang pilihan raya. Jadi mesej diberikan pergabungan tu terutamanya untuk kalahkan UMNO, terutamanya untuk kalahkan kleptokrat, dan terutamanya untuk menang pilihan raya. Sebab itu mereka bergabung. Kemudian selepas itu berlaku pengkhianatan. Jadi mesej disampaikan kepada rakyat, pertama, apabila anda bergabung semata-mata sebab nak menang pilihan raya, maka pengkhianatan akan berlaku. Nombor dua, rakyat lihat parti yang menerajui Pakatan Harapan, pemimpin yang menerajui Pakatan Harapan, iaitu PK Adan Anwar, bertanggungjawab terhadap pengkhianatan itu, kerana MP-MP yang mengkhianat tu datang dari parti itu. Jadi apabila kumpulan ni kata dia nak tubuhkan Khemah Besar, sekali lagi dia beritahu, tak apa, kita nak kerjasama dengan PPBM, kita nak kerjasama dengan dia ni, dia tu, demi memenangi pilihan raya. Kali ni rakyat akan tanya, dulu pun korang kata benda tu, tapi akhirnya disebabkan benda tu runtuh. Jadi bagaimana anda harapkan kami percaya bahawa satu khemah yang didirikan semata-mata untuk menang pilihan raya kali ini boleh berjaya? Jadi mustahil Khemah Besar Pakatan Harapan, jika diterajui oleh Pakatan Harapan, jika inisiatif itu dimulakan oleh Pakatan Harapan, mustahil boleh meyakinkan mereka yang tidak ingin keluar mengundi untuk keluar mengundi. Jadi kena pakai akal sikit. Jadi perlu diterajui, suka tak suka, oleh parti-parti alternatif. Parti-parti yang belum pernah mengkhianati mandat rakyat, yang tidak terlibat dalam pengkhianatan mandat rakyat. Bukan seperti Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, peneraju dia bertanggungjawab terhadap pengkhianatan mandat rakyat. Jadi perlu beri kepada parti alternatif. Dan kemudian parti-parti alternatif ini perlu bersetuju membentuk satu gabungan baru. Dan Piagam Rakyat pula perlu berdamping sama ada dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad atau Tengku Razali Hamzah atau kedua-duanya untuk mengilhamkan satu majlis penasihat yang terdiri daripada ahli-ahli yang tiada jawatan dalam parti politik. Saya sebelum ni telah mencadangkan bahawa gabungan yang wajar ditubuhkan oleh Warisan, Pejuang dan Piagam Rakyat boleh dinamakan Gerakan Pejuang Nasional atau GPN, tapi itu hanya cadangan saya. Dan saya juga telah mencadangkan bahawa majlis penasihat yang ditubuhkan, ya, Piagam Rakyat boleh berdamping dengan Tun Mahathir dan Tengku Razali Hamzah atau untuk membincangkan dan mengilhamkan satu majlis penasihat. Saya telah mencadangkan ianya dipanggil The Rakyat's Council.
Dulu saya beri cadangan kasar siapa duduk di dalam. Hari ini saya beri cadangan terperinci. Perlu ada tokoh negarawan seperti Tun Mahathir dan Tengku Razali Hamzah. Perlu ada tokoh pemikir. Saya anggap Tan Sri Rafidah Aziz tokoh pemikir. Saya anggap Tun Daim Zainuddin tokoh pemikir. 2-3 tokoh pemikir. Kemudian perlu ada seorang tycoon yang terkenal, yang diterima ramai, boleh meyakinkan pelabur. Perlu ada pakar ekonomi. Perlu ada seorang bekas Pesuruhjaya SPRM. Perlu ada seorang bekas Ketua Polis Negara, dan saya cadangkan Tan Sri Amir Badur. Perlu ada seorang peguam tersohor, saya cadangkan Muhammad Hanif Katri Abdullah. Jadi majlis penasihat ini ditubuhkan. Okey. Jadi majlis penasihat ini berasingan, GPN atau Gerakan Pejuang Nasional adalah berasingan. GPN yang saya cadangkan adalah gandengan warisan pejuang yang merupakan parti politik, dan Piagam Rakyat yang bukannya merupakan parti politik. Kemudian majlis penasihat ni tidak semestinya orang yang duduk dalam ni ahli politik atau ada bertanding. Okey. Jadi kita tubuhkan dua ni. Kemudian GPN, ya, sekarang kita cerita babak GPN dulu. GPN ni perlu, pertama, ya, isytihar bahawa ia menolak sama sekali kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang. Rakyat perlu dengar benda ni. Kedua, ya, GPN, ya, perlu pertama isytihar Anwar mereka tolak. Dua, GPN perlu iktiraf hakikat bahawa di dalam blok kerajaan yang terdiri dari Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional ni lebih kepada pembangkang dalam kerajaan. Walaupun dia kerajaan, tetapi dia sebenarnya tidak serasi dengan Barisan Nasional dan dilihat sebagai pembangkang di dalam blok kerajaan. Dia perlu iktiraf benda tu, supaya GPN boleh mulakan perbincangan dengan Perikatan Nasional dan mempelawa PPBM atau Bersatu, mempelawa PAS, mempelawa gerakan untuk menyertai GPN dengan syarat Bersatu, PAS dan gerakan bersetuju untuk mansuhkan Perikatan Nasional. Maknanya tak ada lagi Perikatan Nasional dan PPBM, PAS dan gerakan duduk dalam GPN bersama Pejuang, Warisan dan Piagam Rakyat. Jika PPBM, Bersatu atau Bersatu, PAS dan gerakan setuju memansuhkan Perikatan Nasional, boleh terima masuk. Sebab Perikatan Nasional nama dia dah busuk, dikaitkan dengan kegagalan dan pengkhianatan mandat rakyat. Ya. Jadi boleh terima masuk, dan GPN kemudiannya mensasarkan menang terus pilihan PRU 15. Tetapi jika PPBM, PAS dan gerakan degil dan tidak ingin memansuhkan Perikatan Nasional, maka tidak boleh terima PPBM, PAS dan gerakan dalam GPN. Dan GPN hanya sasarkan nak jadi kingmaker selepas PRU 15. Okey. Jadi ini perlu dipersetujui oleh GPN. Dan seterusnya, GPN perlu bersetuju bahawa jika PRU 15 berlaku dan jika GPN ni berjaya bentuk kerajaan, sama ada dengan kerjasama dengan Pakatan Harapan, ya, atau dengan sendiri atau dengan parti-parti lain selepas PRU 15, dia berjaya bentuk kerajaan, maka lantikan Perdana Menteri dari GPN perlu pencalonan nama yang dicalonkan sebagai Perdana Menteri perlu dapat persetujuan dulu daripada The Rakyat's Council atau Majlis Penasihat. Jadi
Rakyat perlu tahu bahawa bukan GPN hanya sekadar memetik satu nama dan letak sebagai calon PM. Dia kena dapat persetujuan dari Rakyat Council sebelum nama itu persembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini jika GPN berjaya bentuk kerajaan, ya. Ini jika GPN berjaya bentuk kerajaan. Kedua, jika GPN berjaya boleh membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. Contohnya jika GPN jadi kingmaker dan Pakatan Harapan menang sebilangan kerusi, dan jika mereka bekerjasama boleh bentuk kerajaan. Boleh, tak ada masalah. Tetapi perlu tanpa Anwar, tanpa PKR. GPN kena berani beritahu kepada rakyat memang mereka tolak kepimpinan Anwar. Jika Anwar bukan lagi Presiden PKR, tak apa, itu cerita lain. Tapi asalkan ada Anwar, tolak. Okey. Selepas itu, jika ya, dengar baik-baik, jika GPN bentuk kerajaan atau menerajui kerajaan, maknanya GPN duduk dalam satu gabungan yang ada majoriti dan GPN menerajui gabungan itu dan Perdana Menteri adalah daripada GPN, maka jika gabungan pemerintah dapat majoriti kurang dari 130 kerusi, Perdana Menteri dari GPN akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat politik kerana mereka ingin menghormati mandat rakyat dan tidak ingin mengambil risiko pengkhianatan berlaku semula. Jadi, jika GPN berjaya membentuk kerajaan atau dia menerajui satu gabungan yang ada majoriti yang membentuk kerajaan dan Perdana Menteri adalah daripada GPN, maka jika gabungan yang menjadi pemerintah ni majoriti dia kurang dari 130 kerusi, Perdana Menteri GPN akan menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat politik untuk elak kemungkinan berlaku pengkhianatan. Dan apabila darurat politik diisytiharkan, ordinan darurat politik akan digubal sebegitu rupa untuk memaksa secara paksa, ya, menghalang sebarang tindakan, sebarang aktiviti yang boleh mengganggu gugat mandat rakyat. Ya. Ya. Jadi akan ada satu ordinan darurat, maka semua parti politik, semua pihak yang duduk dalam blok kerajaan ni akan secara paksa dihalang daripada mengkhianati mandat rakyat. Sementara itu, dalam tempoh darurat politik ini, apa yang GPN akan buat? Takkan darurat politik selamanya. Okey, dalam tempoh darurat politik ini di mana secara paksaan parti-parti dalam gabungan pembangkang kerajaan akan dihalang daripada mengkhianati mandat rakyat, maka kerajaan selamatlah. Dalam tempoh itu, dalam tempoh darurat politik, GPN akan berjuang untuk meluluskan Akta Anti Lompat Parti yang diubah suai, bukan yang dicadangkan sekarang. Yang dicadangkan sekarang definisi dia banyak pelik. Banyak yang tidak boleh halang pengkhianatan dalam erti kata sebenar. Mereka akan bentang, bahas dan luluskan satu Akta Anti Lompat Parti yang berbeza daripada apa yang dicadangkan sekarang, di mana akta yang diluluskan ini boleh menghalang atau meminimumkan atau mengurangkan kemungkinan pengkhianatan mandat rakyat. Dan mereka juga akan lakukan pindaan-pindaan terhadap perlembagaan persekutuan sebegitu rupa supaya akta baru ni yang boleh meminimalkan atau mengurangkan kemungkinan berlakunya pengkhianatan mandat rakyat boleh diguna pakai. Dan sebaik sahaja undang-undang baru ni diluluskan, darurat politik akan ditamatkan. Ya. Dan seterusnya GPN akan berjuang bagi minda perlembagaan persekutuan supaya The Rakyats Council beransur-ansur menjadi
majlis berperlembagaan, dan lantikan ahli-ahli The Rakyat's Council akan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Cara bagaimana, apakah pertimbangan untuk melantik, itu semua boleh difikirkan kemudian. Tetapi itulah hala tuju GPN. Jadi apabila anda memberitahu rakyat bermula sekarang bahawa itulah yang kami akan lakukan, sebab kami mementingkan rakyat, mandat rakyat, kami sudah mendengar suara rakyat di Johor, di Sabah, di Melaka, di Sarawak, dan kami faham bahawa rakyat tidak ingin keluar mengundi sebab tidak percaya bahawa pengkhianatan tidak akan berulang. Jadi kami sedang mengambil satu langkah konkret, dan inilah penyelesaian kami, supaya jika anda memilih kami dan kami menang, kami boleh pastikan 100% pengkhianatan mandat rakyat tidak akan berlaku. Dan inilah formula kami. Rakyat akan keluar mengundi. Jadi kita tak perlu Pakatan Harapan buat kemah besar. Jika Perikatan Nasional tidak ingin mansuhkan Perikatan Nasional, tak perlu terima mereka. Apa yang perlu adalah jangan cerita dulu siapa nak jadi Perdana Menteri, tetapi beritahu rakyat kami akan tubuhkan satu majlis penasihat, dan kami berjanji bahawa sesiapa sahaja yang kami calonkan sebagai Perdana Menteri akan mesti mendapat persetujuan The Rakyat's Council atau majlis penasihat ni, yang bukan terdiri daripada ahli politik, tetapi tokoh negarawan, orang-orang tersohor dalam bidang guaman dan sebagainya yang telah saya namakan tadi. Ya. Jadi kami akan dapat persetujuan sebab mereka lebih mewakili rakyat. Kalau ikutkan kami hanya membuat pertimbangan politik apabila kami mencalonkan seseorang sebagai Perdana Menteri, tetapi mereka lebih berjiwa rakyat. Mereka tahu apa yang pelabur nak. Jadi kita akan tanya majlis penasihat ni, boleh tak orang ni jadi calon Perdana Menteri? Kami berjanji kepada rakyat. Kami berjanji kepada rakyat sebaik sahaja selesai PRU 15, jika GPN berjaya bentuk gabungan dan menerajui gabungan itu, dan jika Perdana Menteri dari GPN, kami berjanji jika kami rasa majoriti dia boleh menimbulkan suasana di mana berlaku pengkhianatan dan kerajaan runtuh, iaitu kurang dari 130 kerusi, Perdana Menteri akan mencetuskan darurat politik. Dan secara paksa kami akan halang pengkhianatan daripada berlaku. Sementara itu kami akan berusaha ke arah satu undang-undang baru bagi menangkis pengkhianatan mandat rakyat, iaitu satu versi Akta Anti Lompat yang berbeza daripada apa yang dicadangkan. Dan apabila undang-undang itu sudah ada dan boleh diguna pakai menerusi pindaan-pindaan perlembagaan, apabila kita rasa memang kerajaan ini sekarang stabil dan sukar untuk ditumbangkan menerusi pengkhianatan mandat rakyat, baru kami akan hentikan darurat politik dan alihkan pentadbiran kepada Kabinet Persekutuan. Dan dalam tempoh darurat politik itu, urus tadbir negara akan dibuat oleh The Rakyat's Council, bukannya oleh Kabinet Persekutuan. Dan The Rakyat's Council ni menjiwai rakyat, menjiwai aspirasi pelabur, diyakini pelabur, diyakini rakyat. Ada Hamid Bado sana, ada Hanif Katri sana, ada Tun sana, ada Tengku Razali sana. Semuanya tidak ada jawatan dalam parti politik. Kalau Tun nak duduk dalam The Rakyat's Council, dia perlu letak jawatan sebagai pengerusi pejuang. Mereka akan menerajui dalam tempoh mentadbir urus negara dalam tempoh darurat politik. Kita pula dari GPN akan menumpukan perhatian kepada Parlimen. Dan apa yang kita akan buat di Parlimen ialah berjuang meluluskan satu undang-undang yang boleh menghalang pengkhianatan mandat rakyat. Kemudian baru kita hentikan darurat politik dan pentadbiran negara kembali kepada kerajaan persekutuan sepenuhnya. Ya. Jadi ini yang rakyat nak dengar. Ini yang rakyat nak dengar.
Rakyat tak nak dengar orang yang dah gagal datang balik dengan formula sama nak buat kemah. Tanya mengapa nak buat kemah? Nak menang. Tak boleh nak tarik makcik, pakcik yang duk tengok drama drama apa di televisyen untuk keluar mengundi. Sebab pakcik, makcik semua kata buat apa? Dulu kita undi semua jadi dalca, kari kambing, parpu, kurma. Tak ada apa. Lebih baik duduk rumah. Ya. So itulah yang saya cadangkan harus dilakukan. Dan sekiranya yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat politik sebelum PRU 15, saya sokong, saya rasa patut secepat mungkin diisytihar darurat politik, dan saya cadangkan The Rakyats Council ditubuhkan untuk mentadbir urus negara sehingga Parlimen bubar. Jadi itu penjelasan saya. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Okey. Jangan lupa tonton live saya tadi, di mana saya bercerita secara ringkas dan padu berkenaan dengan isu Hakim Muhammad Nazlan. Okey, bab fitnah dan cerita berkenaan Tun ni saya tak nak dengar. Okey. Ini merapu. Okey. Ini sebab banyak dah masuk Laskar. Okey. Okey, Wan Abdurrahman Jalil, kalau sebelum PRU 15 Akta Lompat Parti dapat diluluskan, tak timbul. Okey, versi Akta Lompat Parti yang dicadangkan sekarang ni berbeza dengan apa yang saya sebut tadi. Apa yang saya sebut tadi adalah versi Akta Lompat Parti yang berbeza, yang berniat menghalang pengkhianatan mandat rakyat. Versi Akta Lompat Parti yang dicadangkan ini pelik. Definisi dia pelik. Satu definisi pelik yang saya boleh beri sebagai contoh, ya. Kalau parti pecat anda dikira lompat parti. Itu teramat pelik. Lebih pelik lagi bagaimana Najib Zaid boleh diam. Saya ada satu teori lah mengapa mereka diam. Definisi pelik yang tidak masuk akal ni akan membolehkan sekiranya lulus, contohnya Zahid, dia boleh pecat Ismail Sabri. Secara tidak langsung, Zahid telah mempecat Perdana Menteri kerana Ismail Sabri dikira lompat parti. Kemudian dia akan hilang kerusi parlimen dia, dan dia akan hilang jawatan Perdana Menteri. Jadi secara tidak langsung juga Zahid telah mengatasi yang di-Pertuan Agong. Sebab biasanya, lazimnya, pelantikan pemecatan PM ni semuanya adalah atas Agong. Jadi pelik. Dan pengkhianatan cara lain, contohnya esok ada blok kerajaan, tiba-tiba satu parti keluar daripada gabungan blok kerajaan dan dia pergi berdamping dengan orang lain, dan dia tarik sokongan, ya, daripada Perdana Menteri. Itu juga pengkhianatan, tapi itu tak dikira lompat parti menurut definisi-definisi yang ada. Jadi versi ini sebenarnya tidak boleh halang pengkhianatan mandat rakyat dalam erti kata sebenar, dalam erti kata menyeluruh. Apa yang saya beritahu tadi adalah GPN, Perdana Menteri dia, selepas PRU 15, dia akan, jika majoriti kurang dari 130, dia akan cetuskan darurat politik. Kemudian ordinan darurat akan digubal sebegitu rupa untuk menghalang pengkhianatan mandat rakyat secara paksa, dan dalam tempoh darurat undang-undang akan digubal dan diluluskan bagi menghalang pengkhianatan mandat rakyat. Jadi versi undang-undang itu atau versi Akta Anti Lompat Parti itu berbeza. Ianya untuk menghalang semua jenis pengkhianatan mandat rakyat, termasuk satu parti keluar dari gabungan yang boleh meruntuhkan kerajaan dan sebagainya. Dan apabila perkara itu telah dilakukan, jika berjaya dilakukan, baru kita hentikan darurat politik. Now, ada orang akan berkata,
Takkan satu parti politik tak boleh tarik sokongan daripada Perdana Menteri? Itu bukan demokratik. Well, itu terbuka kepada tafsiran dan itu lebih sesuai bagi perbincangan pada masa lain. Tetapi apa yang saya syorkan ialah meminimalkan, mengurangkan kemungkinan berlaku pengkhianatan mandat rakyat secara menyeluruh. Itu yang rakyat nak dengar. Baru dia kata, kalau saya keluar mengundi, saya pilih mereka, kali ini saya tahu mandat saya tidak akan dikhianati. Itu yang rakyat nak dengar. Cerita adakah ia demokratik ke tidak boleh bincang dalam live lain. Sebab Akta Anti Lompat Parti dari satu sudut pun bukan demokratik. Jadi ini subjektif. Saya tak nak cemarkan live ini untuk membincang benda tu. Kita boleh bincang dalam benda live lain. Tetapi itu yang rakyat nak dengar. Pokoknya kita perlu cari jalan bagaimana nak pastikan mereka yang tak nak keluar mengundi, keluar mengundi. Kalau setakat Pakatan kata nak tubuhkan kemah besar, orang tak pandang, orang tak layan. Peneraju Pakatan siapa? Anwar. Parti yang dia teraju apa? PKR. Mengapa kerajaan Pakatan Harapan tumbang? Sebab MP-MP PKR. Kalau bukan kerana mereka, langkah Sheraton takkan berjaya. Mereka pula nak sekarang tubuh kemah besar. Dulu mereka dah buat satu kemah. Kemah tu koyak rabak sebab mereka. Sekarang mereka nak buat kemah baru. Apakah benda baru yang sedang dibawa oleh Pakatan Harapan? Kosong, tak ada. Hanya retorika. Ya? Dan mereka sedang menampilkan Anwar yang jelas ditolak oleh rakyat. Jadi masalahnya dengan Pakatan Harapan ni, mereka tidak ingin dengar suara rakyat. Mereka tidak ingin rasa nadi rakyat, ya, yang berdenyut di Sabah, di Melaka, di Sarawak, di Johor. Jadi bila anda tidak boleh rasa nadi rakyat, biar orang lain memberi penyelesaian kepada rakyat. Ya. So itulah penjelasan saya. Jadi jangan lupa ya, serta rujuk live tadi berhubung Hakim Muhammad Lazlan, dan saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan di ruang komen. Pastikan anda membaca artikel-artikel berkenaan. Okey, Sabiah Rafa, kita memang inginkan darurat politik diadakan. Darurat politik boleh diadakan dengan mudah, ianya atas budi bicara agung. Walaupun tiada nasihat Perdana Menteri pun boleh. Boleh diadakan, ya, boleh diadakan. Ya. Okey, Laskar ni jangan kisah, saya tahu nak buat apa lepas ni. Jadi sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.